Hari ini kita nak sambut orang-orang Islam yang kena halau, yang kena usir hari ini. Kita tak selesa. Masya Allah, minta maaf cakap, kadang-kala kita ni bila pandang saudara Islam kita yang cari rezeki di tempat kita ni tuan-tuan, pandangan kita tak sama. Kita rasa Islam kita ni lebih baik. Kadang-kala sahabat kita, saudara kita daripada Indonesia datang cari di tempat makan tempat kita, Bangladesh, daripada Pakistan, kita rasa dia orang ni bukan orang kita, kan? Kita rasa dia orang ni bukan orang kita, dan kita cemburu pula kalau dia kaya, kan? Kalau orang Bangla tu pula kaya, Bangla pula boleh cari makan tempat kita. Ini hijrah sahabat dan sahabiah. Sebab itu iman mereka real. Orang yang berkorban tuan-tuan untuk agama, iman mereka ni iman yang hakiki. Agama mereka yang mereka amalkan ada roh. Lepas tu kita tanya pada ustaz, kenapa sembahyang kita tak sama dengan para sahabat? Kenapa qiyamul lail kita tak sama dengan para sahabat? Kenapa sembahyang kita sekejap pun tak boleh nak khusyuk? Sahabat Nabi boleh sembahyang sepanjang malam dalam keadaan duduk dalam taman syurga. Dah tentu jauh langit dengan bumi. Sebab selepas kita memeluk Islam, kita tak perlu buat apa-apa susah payah pun untuk agama kita ni. Tapi sahabat Nabi semua sekali kena tinggalkan. Bahkan Allah beritahu, walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Orang beriman zaman dulu kalau tak berhijrah, maka Nabi Muhammad tak perlu tolong mereka. Selagi mana mereka tak berhijrah. Kalau orang Islam perang menang, harta rampasan perang, harta ghanimah tak layak diterima oleh orang yang tidak berhijrah. Sehingga semua sahabat-sahabat Nabi merasakan kita wajib berhijrah. Tengah malam pergi tinggalkan Madinah, Mekah tuan-tuan. Bukan mudah perjalanan 500 km tuan-tuan. Daripada kota Mekah ke kota Madinah ni bukan highway macam zaman sekarang. Padang pasir, dengan serigala, dengan makanan tak ada, dengan kenderaan tak ada. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kota Madinatul Munawwarah. Madinah waktu itu telah dibanjiri oleh muhajirin. Masya Allah, orang muhajirin pula tuan-tuan tak ada rumah datang. Orang Madinah ni tuan-tuan, Allah bagi mereka hati yang besar. Orang ada rumah besar, dia akan potong rumah dia, bagi separuh kepada orang muhajirin. Orang muhajirin tak ada isteri, diceraikan salah seorang isteri dia, kahwinkan dengan Masya Allah Abdul Rahman bin Auf. Masa dia datang ke kota Madinah, dia orang miskin, tapi kawan dia orang Ansar bagi kedai dekat dia. Dia berniaga, lama-lama dia jadi kaya. Sayyidina Osman datang ke Madinah miskin, tapi di masa berkat hijrah tuan-tuan, Allah jadikan Utsman ghani, Utsman orang kaya. Sampai sekarang kalau kita pergi Madinah tuan-tuan, kita akan lalu belah belakang sana satu hotel, kita tengok wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Saya kata pelik betul ya. Kita hari ni wakaf, orang Melayu kita tuan-tuan, wakaf, ayah wakaf, anak dah tuntut, anak fight di mahkamah, wakaf ayah kita ni dah terhenti sampai di situ saja, kan? Tetapi wakaf Sayyidina Utsman 1400 tahun dulu sampai hari ini masih ada tanah wakaf Sayyidina Utsman di Madinatul Munawwarah. Ini tuan-tuan hebatnya orang muhajirin dan ansar. Orang ansar Allah puji mereka, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Orang ansar menyediakan negara mereka untuk menyambut orang Islam, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sediakan hati mereka untuk menerima saudara-saudara se-Islam, seagama dengan mereka. Hari ini kita nak sambut orang-orang Islam yang kena halau, yang kena usir hari ini. Kita tak selesa. Masya Allah, minta maaf cakap, kadang-kala kita ni bila pandang saudara Islam kita yang cari rezeki di tempat kita ni tuan-tuan, pandangan kita tak sama. Kita rasa Islam kita ni lebih baik. Kadang-kala sahabat kita, saudara kita daripada Indonesia datang cari di tempat makan tempat kita,
Bangladesh, daripada Pakistan. Kita rasa diorang ni bukan orang kita, kan? Kita rasa diorang ni bukan orang kita, dan kita cemburu pula kalau dia kaya, kan? Kalau orang Bangla tu pula kaya, Bangla pula boleh cari makan tempat kita. Kenapa benda ni berlaku, tuan-tuan? Sebab kita hari ini berhubungan antara manusia dengan manusia di atas dasar keduniaan, bukan atas dasar agama. Orang dulu saudara seagama ni lebih kuat daripada saudara yang ada pertalian darah. Berkat pengorbanan mereka dalam Islam ni, persaudaraan ukhuwah mereka terlalu kuat, sampai orang Habasyah macam Sayyidina Bilal pun tak rasa macam orang luar. Bilal diangkat jadi muazzin di Masjid Nabi. Pengiktirafan yang Rasulullah bagi pada Sayyidina Bilal terlalu hebat. Kita payah nak iktiraf orang lain, tuan-tuan. Masya Allah, Sayyidina Salman Al-Farisi, orang luar, duduk di Madinah, diangkat darjat dia, tuan-tuan, oleh orang Islam. Pandangan dia didengar oleh Nabi SAW. Suhaib Ar-Rumi, orang putih, beriman dengan Nabi SAW. Nabi SAW muliakan dia, tuan-tuan. Suhaib Ar-Rumi, ke atas Suhaib Allah turunkan ayat Quran, wa minan nasi may yashtari wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Bila mana orang Islam duduk di Madinah dengan penuh kasih sayang, tak ada iri hati, tak ada hasad dengki di kalangan orang Islam, kehidupan orang Islam sangat indah, tuan-tuan mulia, maka akhirnya Allah Ta'ala bagi kekuatan pada orang Islam. Kekuatan orang Islam ni, tuan-tuan, bila mana mereka berkasih sayang, bersatu padu, tuan-tuan, bersama dengan mereka ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang Islam di Madinah semakin kuat. Kekuatan ukhuwah Islamiyah semakin kuat. Suasana di Masjid Nabawi semakin kuat. Seluruh Madinah telah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ubah ekonomi yang dulunya dipegang oleh orang Yahudi, telaga-telaga yang dulunya dimonopoli oleh Yahudi, Allah runtuhkan ekonomi orang bukan Islam. Bila mana orang Islam ni, tuan-tuan, mereka menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidupkan masjid, masjid mereka hidup. Sebab tu hari ini kalau kita nak kukuhkan ekonomi, hari itu kita lancarkan BMF, tuan-tuan, Buy Muslim First. Beli produk orang Islam dulu, tuan-tuan. Kempen ini tak akan berjaya selagi mana masjid kita tak penuh 100% orang Islam lelaki akil baligh datang memakmurkan masjid. Allah tak akan runtuhkan ekonomi orang bukan Islam. Bukan kita nak runtuhkan, tuan-tuan, tapi kalau kita nak menguasai ekonomi ni, tuan-tuan, kita kena tiru macam mana amalan orang Madinah, tuan-tuan. Sampel dah ada, contoh dah ada. Bukan perlu ambil model lain. Bukan kita keluarkan orang yang dalam masjid ni pergi ke pasar, tidak. Sedangkan kita kena bangun orang dalam masjid ni dengan kekuatan, sehingga akhirnya orang pergi ke pasar rasa macam pergi ke masjid. Di zaman Nabi SAW, Madinah Al-Munawwarah, tuan-tuan, Masya Allah, satu hari bila azan berkumandang, sahabat tak salah saya Abdullah bin Mas'ud, dia pergi ke pasar nak tengok macam mana suasana pasar di Madinah waktu itu, tuan-tuan. Bila azan berkumandang, terus semua orang tinggalkan kedai, tinggalkan pasar, semua pergi bergegas ke masjid. Orang Arab zaman dulu ditinggal gitu je, tak tutup kedai, dia tak payah tutup, tak ada orang curi. Pergi, tuan-tuan, semua berduyun-duyun, azan berkumandang, semua tinggal. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, inilah suasana yang Allah sebut dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang mana perniagaan dan jual beli tidak melalaikan dia daripada berzikir pada Allah Ta'ala, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, daripada menegakkan salat dan membayar zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang yang berniaga ni, dia takut pada hari akhirat. Orang berniaga zaman sahabat Nabi dulu, dia berniaga dalam keadaan takut, kalau aku tak jujur, tak amanah dalam perniagaan, di hari akhirat esok aku akan menderita, aku akan susah payah. Maka kalau, tuan-tuan, suasana ini hidup dalam peniaga-peniaga kita,
barulah Allah SWT akan ubah ekonomi orang bukan Islam, akan kembali ke tangan orang Islam.